Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung balik. Tadi ada tergendala sikit. Baik, surah Al-Munafiqun turun dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Arqam, daripada Zaid bin Arqam, qala, dia kata, kuntu fi ghazatin, aku menyertai sebuah peperangan. Kata ulama, peperangan yang dimaksudkan ni ialah peperangan Bani Mustaliq. Fasami'tu Abdullah bin Ubay. Dalam peperangan tu aku dengar ketua munafik, nama dia Abdullah bin Ubay, yaqul, Abdullah bin Ubay dia mengutuk Nabi. Zaid bin Arqam dengar Abdullah bin Ubay mencaci, mengutuk Nabi dari belakang, mengumpat Nabi. Antara perkataan Abdullah bin Ubay yang Zaid bin Arqam dengar, Abdullah bin Ubay hasut orang ramai, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli. Kata Abdullah bin Ubay, janganlah kamu memberi infak, janganlah kamu menderma, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang yang ada di keliling Rasulullah, sahabat-sahabat yang ada di keliling Rasulullah, terutamanya sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak yang susah. Abdullah bin Ubay ni dia hati busuk. Dia tak mau support Nabi satu bab. Dia hasut orang, jangan derma, jangan bagi duit kepada Nabi Muhammad dan jangan bagi dekat orang-orang yang ada di keliling Nabi Muhammad di kalangan para sahabat. Jangan bagi kat mereka. Hatta yanfaddu min hawlih. Bila kita tak bagi duit, mereka miskin, mereka susah, sampai satu peringkat mereka akan yanfaddu, melarikan diri, meninggalkan Nabi. Dia nak sahabat-sahabat tulang belakang Nabi ni pakat lari tinggal Nabi. Ini jahatnya Abdullah bin Ubay. Seperti ada di kalangan kita buat contoh je. Ada orang yang busuk hati, dia kata jangan bagi derma kepada contohnya pusat tahfiz ataupun ma'had tersebut, jangan bagi. Bila ma'had tu kekurangan dana, nanti guru-guru akan lari, tak kerja situ, maka tutuplah sekolah tersebut. Jahatnya orang yang mulut macam ni, seperti jahatnya mulut, busuknya hati perut Abdullah bin Ubay. Dia hasut orang ramai. Allah rakam perkataan dia ni. Nanti kalau kita baca surah Al-Munafiqun, kita akan jumpa ayat la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan derma, jangan tolong orang-orang yang ada di keliling Rasulullah. Biar mereka susah, nanti mereka akan lari tinggal Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, Abdullah bin Ubay juga dia cakap, wala irraja'na ilal Madinah. Nanti apabila kita pulang, kita sampai ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kita akan usir, kita akan halau, kita orang-orang yang mulia, kita penduduk asal Madinah, al-a'az, kita yang mulia akan usir keluar, minha, daripada Madinah, al-adzal, orang-orang yang hina. Dia maksudkan Nabi Muhammad dan orang Muhajirin ni pun ni hina. Mereka ni menumpang di tempat kita. Balik Madinah, kita halau ni pun keluar, kita usir mereka. Zaid bin Arqam dia duduk dengar apa yang Abdullah bin Ubay cakap. Sampai di Madinah, fadzakartu dzalika li'ammi. Aku cerita perkara tu kepada pak saudara aku. Aku habaq kat pak saudara aku. Aku habaq yang kata Abdullah bin Ubay, dia kata macam ni, dia kata macam ni. Aku cerita kat ammi, pak saudara aku. Siapa pak saudara Zaid bin Arqam? Dalam syarah hadis Imam Bukhari ini disebut ada dua nama pak saudara Zaid bin Arqam. Pendapat pertama,
yang dia maksudkan dengan pak saudara. Aku cerita kepada pak saudaraku ni sebenarnya dia maksudkan ialah ayah tiri dia. Suami kepada mak dia. Sebab orang Arab, pak tiri pun dipanggil pak saudara, ammi. Iaitu Abdullah bin Rawahah yang berkahwin dengan mak Zaid bin Arqam. Itu satu pendapat. Abdullah bin Rawahah itulah ammi, pak saudaraku. Pendapat kedua, kata ulama hadis, Zaid bin Arqam cerita kat pak penakan dia ni, pak saudara dia yang betul-betul punya, bukan pak tiri, iaitu sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Tentu tak penting kepada kita. Yang penting Zaid bin Arqam ni dia dengar apa kata-kata jahat Abdullah bin Ubay, dia simpan dalam kepala, dalam ingatan dia. Balik Madinah, dia cerita dekat pak saudara dia. Aku cerita kat pak saudaraku. Dia tak berani cerita kat Nabi terus. Cerita kat pak penakan dia. Fadzakarahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudaraku pula pi cerita kat Nabi. Ni jadi masalah. Dia cerita kat pak saudara dia pi cerita kat Nabi. Nabi pula bila dengar satu-satu benda, Nabi tak cepat percaya. Nabi tabayun, Nabi semak, selidik dulu, betul ke cerita ni. Fada'ani, Nabi panggil aku. Fahaddathtuhu, Nabi suruh aku cerita balik. Nabi nak dengar sendiri cerita tu, takut orang tengah ni dia menambah dan sebagainya, tambah cerita. Nabi panggil aku, Nabi suruh aku cerita. Fahaddathtuhu, aku cerita kat Nabi. Tak percaya lagi Nabi. Nabi suruh orang pi panggil Abdullah bin Ubay mai. Nabi nak dengar daripada dua-dua belah pihak. Itu sikap yang betul. Dengar daripada dua-dua belah pihak. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Nabi hantar orang pi panggil pula Abdullah bin Ubay dan beberapa orang kawan-kawan Abdullah bin Ubay, geng-geng munafik lah, senang cakap. Panggil ni pun mai. Abdullah bin Ubay mai, kawan-kawan Abdullah bin Ubay mai. Di sini sebelah pihak Zaid bin Arqam. Apa yang hang dengar, hang cerita? Zaid bin Arqam pun cerita depan Nabi. Geng-geng munafik ni fahalafu ma qalu. Mereka sumpah, wallahi kami tak kata. Ni pun jahat. Fahalafu ni pun sumpah. Mereka kata, innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad Rasul Allah. Takkan kami nak kata kat engkau? Wallahi, sanggup dengan nama Allah. Mereka sumpah, demi Allah kami tak kata. Budak ni, Zaid bin Arqam ni, dia budak kecil lagi. Budak ni reka, budak ni budak jahat. Zaid pula yang jadi jahat. Mereka kata budak ni reka. Orang tak kata pun dia dengar mana. Dia saja nak bagi Rasulullah marah kat kami. Ini sifat munafik, sifat mereka. Nabi kata tanda munafik bila cakap bohong. Antara sifat munafik lagi mungkir janji. Sifat munafik tak amanah. Orang bagi duit suruh simpan, tak amanah. Dia pecah amanah. Tak amanah dengan tugas, munafik. Dan mereka ni banyak bersumpah. Ni pun tak heran. Nama Allah digunakan sesuka hati. Fahalafu, mereka sumpah, ma qalun. Mereka kata mereka tak hina Nabi, mereka tak cakap benda tu. Akhirnya apa jadi? Dah tak ada bukti. Zaid bin Arqam pun dia seorang je dengar. Hujah dia tak kukuh, tak kuat. Akhirnya fakadzabani Rasulullah, kata Zaid bin Arqam. Fakadzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak percaya cakap aku. Sian kat dia. Rasulullah tidak mempercayaiku. Wa saddaqahu, Rasulullah lebih percaya kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kata, wallahi saya tak kata pun. Maka bagi Nabi dah hujah yang tuduh ni tak kuat, maka bagi Nabi dah mereka ni pun berani sumpah. Kan dalam kaedah perundangan Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Nak tuduh orang kena ada bukti kukuh. Kalau bukti tak kukuh, wal yamin 'ala man ankar. Orang yang dituduh bersedia berani sumpah. Jadi
yang kena tuduh Abdullah bin Ubay berani bersumpah. Maka Nabi menangkan dia dalam kes ni. Nabi tak percaya kepada Zaid bin Arqam. Wa saddaqahu. Nabi percaya dekat munafik ni. Sedih tak dia tuan-tuan? Sedih ya. Dia memang dengar sungguh. Sedih. Kata Zaid bin Arqam, fa asabani hammun. Aku ditimpa kesedihan, runsing, susah hati, ham. Aku ni sedih sungguh, duk fikir hak tu je. Awaklah Nabi tak percaya cakap aku, Nabi percaya kat dia. Aku betul, dia jahat. Aku ditimpa susah hati, lam yusibni mithluhu qat. Aku tak pernah dapat kesedihan seumpama ni. Sebelum ni pun duk sedih, tapi inilah sedih yang paling besar dalam hidupku. Fajalastu fil bait, aku duduk di rumah aja. Tak keluar berjemaah apa. Keluar pun habis. Orang ramai pun kata, apa budak ni pandai-pandai duk reka cerita. Aku duduk rumah. Duk menyendiri di rumah. Segan nak keluar. Bahkan pak saudara aku pun kata kat aku, marah kat aku. Faqala li ammi, bapa saudara aku tegur aku. Bapa saudara aku kata, ma aratta, apa yang kau mau sebenarnya wahai Zaid? Ila an kadzabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang nak apa wahai Zaid? Sampai Rasulullah tak percaya cakap hang. Wa maqtaka, dan Rasulullah maqtaka, marah kat kamu. Hang punya pasal Rasulullah dah marah. Hang punya pasal cerita reka-reka ni sampai Rasulullah tak percaya kat hang. Rasulullah tak tahu benda gaib. Rasulullah tak tahu hakikat sebenar cerita tu. Tapi Allah Maha mengetahui. Kata Zaid bin Arqam, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat. Allah turunkan surah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun. Surah tu, surah munafiqun. Apabila datang orang munafik, mereka kata, nashhadu innaka la rasulullah. Mereka puji Nabi, mereka kata, kami bersaksi engkau sebagai Rasulullah. Mereka bersumpah-sumpah, memang Muhammad itu Rasulullah. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah tahu orang munafik ni menipu. Mereka kutuk Nabi, mereka tak mengaku. Mereka hina Nabi, mereka tak mengaku. Lakadzibun, mereka sangat-sangat penipu, pendusta. Dan dalam surah ni ada perkataan Abdullah bin Ubay pun ada, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan derma kat Rasulullah. Jangan bagi duit dekat Rasulullah. Semua tu ada. Jahat. Busuk hati dia. Ada. Dirakam dalam surah Munafiqun. Dia kata dia nak halau Nabi, nak usir Nabi. Semua ada dalam surah Munafiqun. Bila turun surah ni, faba'atha ilayyan Nabi. Nabi hantar orang. Suruh panggil aku mai jumpa Nabi. Nabi hantar orang. Orang pergi panggil Zaid bin Arqam ni, Nabi nak jumpa hang. Dia pun mai jumpa Nabi. Nabi baca depan dia surah Al-Munafiqun. Faqara'a. Nabi baca surah Munafiqun kepada Zaid bin Arqam. Faqala. Dan Nabi bersabda, innallaha qad saddaqaka. Sesungguhnya Allah telah membenarkan kata-kata kamu. Ya Zaid, wahai Zaid. Kamu betul. Kamu betul. Mereka ni penipu. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ayat ni turun dalam perjalanan Nabi balik daripada peperangan Bani Mustaliq. Kemudian tajuk cerita yang ke-8, surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ni turun ketika Nabi sedang bermalam di Mina. Malam bila ni? Malam ni malam sunat. Sunat jemaah haji berada di Mina, iaitu hari ke-8, malamnya tu malam ke-9. Hari Tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah, berada di Mina sampai ke malam. Malam ke-9. Esok tu 9 hari bulan, wukuf di Padang Arafah. Jadi sehari sebelum hari wukuf, kalau ikut tentatif Nabi tu 8 hari bulan ke Mina. Ini sunat. Mabit di Mina. Mabit di Mina yang wajib tu pula yang nanti 10, 11, 12, 13 yang tu mabit di Mina untuk melontar. Itu wajib haji. Mabit di Mina ni ada yang sunat. Sunatnya sehari sebelum wukuf, iaitu hari ke-8.
Tapi kita sekarang ni kerana ramai takut sesak, tabung haji 8 hari bulan Zulhijjah, tabung haji dah bawa jemaah pi terus ke Arafah. Kalau ikut Nabi, 8 Mina, 9 Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian 10 ke Mina balik. Baik, tak apa. Surah Al-Mursalat turun pada 8 Zulhijjah sebelah malam, malam ke-9 Zulhijjah. Waktu tu Nabi sedang duduk dalam satu gua. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersama Nabi dan beberapa orang sahabat lagi, kami duduk dalam satu gua di Mina, dekat dengan Aqabah, tempat perjanjian bai'ah Nabi itu. Ada satu gua. Kita baca hadis ni. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, fi gharin, dalam sebuah gua. Gua ni di Mina. Tiba-tiba nazalat alaih wal mursalat, tiba-tiba turun kepada Nabi wahyu Allah, turun surah Al-Mursalat. Fatalaqainaha, maka kami terus bertalaqi, kami terus belajar, baca dan hafal surah tu. Min fi, daripada mulut Nabi. Satu surah sudah turun, kemudian selesai Nabi menerima wahyu, kami yang ada dengan Nabi dalam gua tu, kami rebut peluang. Fatalaqainaha, kami talaqi. Talaqaina tu sekarang panggil talaqi, berdepan dengan Nabi, musyafahah. Kami ambil surah tu, kami terus hafal. Kami hafal, minta Nabi tolong dengar. Kalau silap, Nabi perbetul bacaan kami. Min fihi, daripada mulut Nabi. Wa inna fahu, sesungguhnya mulut Nabi, la ratbun. Sesungguhnya mulut Nabi ni, dia sebut la ratbun, sangat lembut, yakni sangat fasih, sangat merdu bacaan Nabi. Biha, ketika membaca surah tersebut. Nabi baca sedap, lemak, lembut, merdu bacaan Nabi. Ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni memang dia di kalangan sahabat Nabi yang baca Quran dengan fasahah, dengan tajwid dia sangat baik. Nabi kata khudhul Quran min arba'. Nanti kita akan sampai tajuk beberapa orang sahabat yang hebat dalam bidang Al-Quran. Antaranya Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata ambillah Quran daripada 4 orang tokoh. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Huzaifah, dan juga Mu'az bin Jabal. Ini hadis ni Nabi sebut 4 tokoh sahabat. Hampa nak belajar Quran, ambil Quran daripada 4 orang ni. Mereka cukup alim. Tafsir, sababun nuzul, semua Abdullah bin Mas'ud. Ada hadis Abdullah bin Mas'ud kata, tiap-tiap surah, tiap-tiap ayat, aku tahu surah tu turun di mana, kenapa surah tu diturunkan, apa semua aku tahu sababun nuzul dia. Masya Allah, ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemarin kita cerita dia ni berdiri, tinggi dia tu sama dengan orang duduk. Dia orang pendek, tapi ilmunya Masya Allah, alim. Dia kata kami terus talaqi surah Al-Mursalat daripada mulut Nabi, dan bacaan Nabi sangat merdu, sangat fasih. Tengah kami duduk belajar tu, idh kharajat hayyatun, tiba-tiba keluar seekor ular. Dalam gua tu ada lubang, keluar seekor ular. Ular, hayyah, keluar seekor. Mungkin ular ni pun nak main mengaji Quran juga ke apa, saya tak tahulah. Dia keluar. Ataupun rumah dia memang di situ, dia keluar. Muncul seekor ular. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum uqtuluha. Nabi kata, pastikan kamu bunuh dia. Nabi kata, bunuhlah ular tersebut. Walaupun dalam ihram, walaupun duduk tengah dalam ihram nak buat haji ni di Mina, boleh tak bunuh ular? Boleh. Tidak dikira memburu. Nabi kata ada beberapa binatang yang boleh kita bunuh.
sama ada di tanah halal atau di tanah haram, iaitu makhluk perosak. Antaranya kalbul aqur, anjing gila, ular, fa'rah, tikus, macam tu. Binatang-binatang yang mengganggu hidup kita, kita boleh bunuh. Tidak dikira memburu. Dalam ihram, haram memburu. Memburu tu, yang dimaksudkan memburu, binatang darat yang liar. Binatang darat yang liar yang boleh dimakan. Jadi ular ni, dia binatang liar, tapi kita bukan boleh makan. Boleh kita bunuh dia. Nabi kata bunuh. Qala fabtadarnaha. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka kami segera mengejarnya. Tapi tak dapat. Fasabaqatna. Kami segera mengejarnya, tetapi ular itu lebih cepat daripada kami. Kami duk ligan dia, duk kejar dia, tak dapat. Dia lebih laju. Dia masuk dalam satu lubang. Tak dapat. Nak bunuh dia tapi tak dapat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana tak dapat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuqiyat syarrakum kama wuqitum syarraha. Nabi kata ular itu terpelihara daripada kejahatan kamu. Kamu tak berjaya bunuh dia. Kama wuqitum syarraha, seperti mana kamu juga terpelihara daripada kejahatannya. Dia tak boleh patuk kamu juga tak boleh bunuh dia. Tak apalah, Nabi kata biar pilah. Tak dapat tangkap ular, tak ada masalah. Dia dipelihara daripada kejahatan kamu, yakni dia tak dibunuh, dan kamu juga terpelihara daripada kejahatannya. Kamu pun tak kena patuk. Jadi win-win lah, menang-menang lah. Kamu tak bunuh dia, dia pun tak patuk kamu. Tak ada masalah. Okey, setakat tu dulu. Esok kita akan sambung pula. Ayat Quran kebanyakannya turun di siang hari, tetapi ada beberapa ayat Quran yang Allah turunkan sebelah malam. Ayat-ayat yang turun pada waktu malam, itu kita akan sambung esok pagi. Tajuk baru, beberapa ayat yang Allah pilih turun ayat tu sebelah malam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payu. Apa tak tekan continue tadi, dia duduk cakap sama orang. Dia baru tekan lah. Baru tekan tadi. Dah waktu kat yang dia pegang tu.